An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa elak wabak penyakit oleh Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, Kor Agama Angkatan Tentera. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافئ نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, maka ampunilah perbuatan zalim kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, serta dosa sekalian orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna. Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami, sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi, khususnya di negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dan di negara umat Islam amnya. Tuhan yang maha berlemah lembut, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kerehatan kami daripada segala punca kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kota Baru 89.8. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Malam semua, kembali bersiaran kita hari Isnin 9 malam untuk sama-sama pertemuan kita. Seperti yang saya dah war-warkan, saya dah kompang-kompang minggu lalu, segmen baru menanti kita untuk tahun 2021. Isnin ada siaran baru, Selasa, Rabu pun ada siaran baru. Tapi hari Isnin malam ini insyaAllah kita nak dengarkan satu lagi program menarik yang insyaAllah kami harap semoga ianya tak lain tak bukan dapat memberi manfaat terbaik untuk anda, buat sahabat-sahabat pendengar kita semua. Dan malam ini segmen inspirasi lirik kita nak bawakan untuk episod pertama musim 2021 ini. Kita nak bersama dengan tamu yang saya percaya semua orang pun dah mengenali beliau, tak asing lagi dalam industri nasyid tanah air. Kita bersama dengan Izhar Jumali dari kumpulan Nausihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Izhar. Faiz, Sihat, Alhamdulillah. Saya tak tahu nak nasihat ke nak aula. Hari tu apa ni ada aula. Ya. Lagu yang bakal kita bawakan pada malam ini, yang nak kita sembang, yang nak kita cerita, dinyanyikan kumpulan Nausihat bersama dengan Izhar. Dan insyaAllah kita nak sembang dan inspirasi lirik ini dibawakan juga kepada anda yang menonton dekat Facebook, yang dengar dekat radio sepanjang kita bersiaran ini. Kalau ada sebarang cadangan yang anda nak kongsikan untuk penambahbaikan segmen inspirasi lirik, ataupun ada lirik-lirik yang anda nak kami kupas, yang anda rasa saya suka dengan lagu ni, cuma saya nak lebih detail lagi apa sebenarnya kisah yang disampaikan dalam lagu ini. Jadi anda kongsikan lirik apa yang anda nak kami bawakan untuk inspirasi lirik sepanjang kita bersiaran tahun 2021 ini. Dan pembuka pertemuan untuk inspirasi lirik kita bawakan Izhar dengan lagu yang Izhar tulis sendiri, lagu Fatwa Hati. Tapi kita nak cerita tentang lagu tu awal ni, kita nak minta Izhar mungkin kongsikan awal ini careernya. 2020 dah pun berlalu, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Mungkin career seni perjalanan untuk tahun 2021 ni, apa yang direncanakan, apa yang boleh nak dikongsikan? Ya, terima kasih DJ Faiz dan juga Ikim atas kesudian untuk menjemput saya untuk satu program baru ni, inspirasi lirik. Satu program yang saya jangka dia menjadi tarikan untuk pendengar-pendengar IKIM, kerana kita tahu bahawa bukan sekadar mendengar, tapi kita juga banyak perlu kepada input-input yang baik yang terhasil daripada lirik-lirik lagu nasyid itu sendiri. Dan kekuatan nasyid sebenarnya adalah liriknya. Kalau orang tanya apa beza nasyid dan juga lagu-lagu yang lain, barangkali saya akan sebut lirik itulah yang akan memberikan kesan besar kepada penghayatan nasyid itu sendiri. Dan bercerita tentang 2020 yang telah berakhir dan 2021 yang baru saja, maknanya gerbang yang kita lalui. Perjalanan mesti diteruskan, Faiz. Namun maknanya perjuangan, sama ada kalau dalam konteks saya, maknanya perjuangan untuk menyebarkan baik-baik dalam bentuk lagu dan sebagainya. Itu kita sedang merancangkan juga beberapa orang kata penghasilan baru untuk 2021 dalam kerangka norma baharu itu sendiri. Kita pun masih orang kata cuba maknanya menyelesaikan diri dan juga menyesuaikan diri untuk norma baharu itu. Dalam masa yang sama juga saya sendiri sebagai maknanya penyampai dalam bentuk motivasi dan juga perkara yang seangkatan dengannya juga sedang berusaha untuk beberapa perkara. Dan sekarang ni memang jalannya tak ada lain, iaitu kita kena explore banyak dalam bentuk online lah. Dalam bentuk online. New media kita ni lah insyaAllah. Kita doa semoga sukses. Masih aktif menulis lirik Masih lagi cuba untuk menulis lirik. InsyaAllah akan ada satu lirik baru akan dihasilkan, insyaAllah. Kita nantikan insyaAllah daripada Izhar untuk penghasilan lirik selanjutnya. Dan malam ini kita nak cerita tentang Fatwa Hati, lagu yang dinyanyikan oleh Nausihat featuring dengan JJ. Dan kita nak awal ni nak tahu juga, tengok pun muzik videonya kan, dah dengar dekat radio sentiasa bersama-sama sahabat-sahabat penyampai saya yang lain. Lagu ini secara keseluruhannya tentang apa? Kalau sahabat pendengar kita dengar, peminat nasyid dengar, ia nak bawa mesej apa sebenarnya? Ya, ketika saya meletakkan pena untuk menulis Fatwa Hati ni, sebenarnya saya nak sampaikan bahawa kita ada kekuatan besar yang Allah SWT kurniakan kepada kita, iaitu hati kita itu sendiri. Yang itu satu benda yang
saya nak highlightkan dalam penulisan lirik ni, iaitu ramai orang dia tak perasan bahawa dia ada satu, orang kata, kekuatan yang Allah SWT beri secara fitrah untuk mengetahui satu perkara tu baik ataupun buruk. Sebab dia getaran yang pertama dalam diri setiap orang kan. Orang yang dah meninggal dunia je yang tak ada benda tu. Siapa-siapa yang masih bernyawa, maka dia akan ada satu, orang kata, kapasiti, kemampuan untuk maknanya timbang tara yang pertama sebelum kita cari maknanya jalan untuk pencerahan-pencerahan yang lain, iaitu hati itu sendiri. Jadi yang nak diangkat adalah tentang keberadaan hati itu sendiri dan juga bagaimana hati itu berperanan untuk memandu kita dalam kehidupan. Bila sebut tentang hati, saya difahamkan Izhar buat lagu ni kira memang sesuai lah lagu ni untuk kita bincangkan, sebab tahun 2021 awal tahun semua orang nak tanam azam baru, pasti ada orang yang kekalkan dengan azam lama, bawa sebab tak selesai lagi azam-azam tahun sebelumnya, kita bawa, tak kira lah apa-apa, yang penting kita nak perbaharui niat tu, kita nak datang dengan seikhlas hati, tak nak lah macam orang buat kita buatlah. Jadi saya faham Izhar menulis lirik ini ambil inspirasinya daripada hadis Nabi SAW. Mungkin Izhar nak kongsikan, lanjut sebelum kita berehat sekejap, kita nak dengar sikit lah Izhar kongsikan daripada dapat jadikan kita dalam fatwa hati ni. Memang sebenarnya kita juga dalam penghasilan lirik nasyid khususnya, yang kita nak maknanya highlightkan ialah dua dustur rujukan kita yang utama lah, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi saya mengambil maknanya peluang untuk menulis lirik Fatwa Hati ini dengan bersandarkan kepada Matan Arba'in An-Nawawi, hadisnya hadis ke-27, bercerita tentang kebaikan dan juga keburukan. Jadi dari situ saya garap isinya dan kemudian saring juga hadis-hadis yang berkaitan dengan topik yang sama untuk masukkan dalam penulisan lirik untuk kali ini lah. Jadi kalau katakan orang dengar lagu Fatwa Hati ni, barangkali di orang kata pembuka ruang untuk orang nak cari Matan Arba'in hadis. Jadi itu kita nak tu kan. Jadi bila orang dengar nasyid, orang cari Quran, orang dengar nasyid, orang cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Saya sebelum ni mungkin dengar macam tu je, mungkin mesejnya sampai, cuma tak tahu inspirasinya, ideanya itu datang dari mana. Tapi malam ni dah dengar, dah faham, dah hayati. Jadi saya harap selepas ni kalau anda dengarkan lagu ini, harapannya agar lebih masuk macam yang Izhar sebut tadi, mulalah mencari, hadis ni cerita lagu ini tentang hadis ini sekian dari hadis Nabi SAW. Jadi anda sama-samalah kita harapkan agar mesej-mesej positif ini dapat terus meresap, dapat terus sama-sama kita dengar dan kita praktikkanlah apa yang baik itu, insyaAllah. Kita berehat sekejap Izhar. Kembali selepas ini kita dengarkan, kita bukanlah ceritanya segmen ini nak ajak orang jadi penulis lirik, tapi why not kalau ramai lagi dengar dan inspirasinya boleh jadi penulis lirik yang baik selepas ini. Alhamdulillah, kita nak juga tahu teknikalnya macam mana Izhar menulis lagu ini, sebab kadang-kadang kalau belajar dekat pondok, belajar mana pula Izhar boleh kompreskan, nak bagi orang faham dalam satu bentuk penyampaian lagu, nak diselarikan dengan melodinya lagi. Kejap lagi kita dengar cerita ini. Jadi anda jangan ke mana, kembali rehat seketika. Selepas ini inspirasi lirik bersama Izhar Jumali untuk lagu Fatwa Hati. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu bermata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terpenuh
akan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah, biar sempurna saksi syahadat. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Jauh ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Jalan ini hamparan yang terbentang, peduliku merintang. Medan ini bersadur kesamaran menuju pengakhiran. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mengapa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan ini. Sepatutnya Islam tu dia tidak perlu lagi mencari kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara. Hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek. Kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang lebih panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, darul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hai kawan, carilah ku di neraka andai sesungguhnya. Walau ku cinta dia lepas IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita untuk inspirasi lirik, Faiz Haji Osman dekat sini. Siaran baru tahun 2021, hari Isnin 9 malam. Pada peminat industri nasyid tanah air, anda kena dengarkan siaran ini semualah. Saya harap anda yang mengikuti lagu-lagu nasyid ini, harapan kita agar program ini dapat memberi anda kefahaman yang lebih baik terhadap lagu-lagu yang anda dengar. Kita tak nak mendengar semata-mata, kita nak mesej yang mereka tulis ni. Bukan senang nak tulis lirik ini, Encik Izzah cakap tadi, mengkaji sebab ialah
message, bukan sekadar lirik-lirik yang tanpa ada kajian, tanpa ada fakta-fakta je. Kita nak ceritakan pada malam ini cerita tentang Fatwa Hati. Lagu ini kalau Izhar mungkin boleh cerita bersama. Saya pun tak tahu, setengah orang ada yang menulis lirik, melodi dia datang dulu. Ada yang lirik tu dah ada selasikan dengan melodi. Jadi Izhar macam mana untuk lagu Fatwa Hati ni? Apa yang muncul dulu? Ya, untuk lagu Fatwa Hati ni Faiz, melodinya adalah daripada Azhari Nausihat. Okey. Jadi yang sampai dulu kepada saya adalah melodinya. So melodi dah datang dulu, baru saya serasikan dengan lirik lah. Dan kebanyakan tulisan saya untuk lirik nasyid selalunya melodi sampai dahulu. Dan bila melodi sampai dulu, maka kita dah ada orang kata senggat-senggat melodi yang kena kita serasikan dengan patah kata kita. Dan Azhari ni sifat dia memang dia sangat menjaga dia punya patah melodi dia. Saya tahu sangatlah kalau kata nak tulis. Tak boleh langgar. Tak boleh langgar. Jadi saya pula memang ada satu konsep cara saya menulis lirik, ialah saya akan, kita kata apa saya akan gariskan setiap nana-nana dia tu, melodi dia tu. Kalau la 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 la, saya garis tu satu-satu tu. Saya dengar dan saya garis. So bila saya dah garis, saya tahu nanti berapa patah kata boleh masuk dekat situ. Dari patah kata tu lah, patah melodi tu lah, baru saya maknanya hasilkan dia punya patah kata untuk lirik tu. Jadi itulah sebabnya kalau tanya Azhari sendiri pun, untuk lirik Fatwa Hati ni dia kata antara lirik yang dia tak kacau. Dia akan kacau sikit sebab dia kata tak sama dengan melodi dan sebagainya. Lari patah. Lari patah dia tu bila dia nak nyanyi kan, dengan perkataan yang kita pilih tu. Tapi yang ini dia kata bukanlah perfect, tapi maksudnya dia tak ukit langsung. So dekat situ saya alhamdulillah lah, sebab saya dah tahu pertama dia punya kesukaan tu macam mana, yang kedua teknik saya tu dapati apa yang diinginkan, dan yang ketiga perkataan yang saya cuba nak masukkan tu dia orang kata betul-betul suit lah. Kadang-kadang tak jumpa juga, ada beberapa perkataan yang kita terpaksa maknanya panjangkan dia punya cara nyanyian dan sebagainya yang sebenarnya dia tak berapa cantik lah. Jadi itu salah satu daripada tips lah Faiz, kalau kata siapa nak menulis lirik. Kalau saya sendiri pun dalam dunia penulisan yang sifatnya macam ni, penulisan seni ni, untuk lirik saya akan bagi tahu kata cara saya ialah saya patahkan melodinya dan kemudian baru saya insert ataupun masukkan patah katanya pula. Tu cara saya. Okey, bila Azhari datangkan dengan melodi, adakah dia dah bagi tahu lagu ni tentang apa? Ke memang bincang sama-sama di kumpulan? Okey, lagu dia sebenarnya untuk lagu Fatwa Hati ni Azhari datangkan melodi, tapi dia tak sebut apa tema yang ingin diketengahkan lah. Cuma saya memang berminat maknanya tema-tema berkenaan dengan hati ni. Even Nausihat tu sendiri pun perkataannya ada sebut tentang hati. Betul. So saya kata saya nak ketengahkan satu yang ada kena-mengena dengan hati. Dan saya sebut kata saya punya sandaran adalah hadis daripada Matan Arba'in An-Nawawi. So masa tu Azhari kata, okey tak apa, carry on. Nanti dah siap, kita dengar sama-sama dan kita tengok macam mana lah. So bila dah siap tu saya share dengan grup Nausihat ketika itu. Dan mereka kata, okey kita boleh proceed untuk lagu ni lah. Atas tajuknya dan juga atas pengisian liriknya tu. Jadi mudah sikit kat situ. Sebab saya tak ada satu orang kata tajuk khas yang dipilih oleh pencipta melodi kan, maknanya pengubah melodi tak bagi satu kita punya tajuk tu kepada spesifik lah, tajuk yang spesifik. Kalau kena tajuk yang spesifik, yang tu kita perlu kepada satu perkara yang lain pula, maknanya yang lain pula. Okey, berapa lama Izhar kalau siapkan lagu Fatwa Hati liriknya tu? Untuk Fatwa Hati ni, saya suka macam ni. Bila saya buat lirik,
saya akan pergi kepada rasa hati yang pertama. Maksudnya apa perkataan yang pertama yang keluar. So saya akan jot down apa saja yang pertama keluar, dan kemudian nanti saya serasikan dengan patah melodi tu. Daripada situ nanti saya akan serasikan dengan patah melodi. Dan kemudian bila dah serasi dengan patah melodi, saya akan tengok pula rima hujung. Rima dia tu kan dia rima tu kadang-kadang memberikan kesan juga kepada macam mana kita nak nyanyikan nanti kan. Jadi yang akan menyebabkan saya ada first layer, second layer, dan kemudian ada third layer. So yang itu yang maknanya akan ambil masa sikit. Tapi untuk Fatwa Hati ni dia jadi mudah sikit sebab layer kepada yang pertama, kedua tu jadi laju sebab dah ada sandaran kepada hadis tu. Jadi tengok balik hadis tu dan juga tengok apa yang saya susun dalam lirik, dia tak lari jauh. Semua saya tukar bahasanya sedikit ataupun maknanya penyampaiannya sahaja. Jadi yang itu tak menjadikan saya lama untuk layer yang pertama dan juga layer yang kedua lah. Cuma layer yang ketiga tu saya nak bagi orang kata cantik hujung dia bunyi dan sebagainya. Sebab kita suka jenis macam tu kan, dia ada rima, ada macam pantun-pantun sikit dia punya bunyi dia tu. Lepas tu layer yang keempat adalah cuba nak cari perkataan-perkataan yang kita kata macam mana, dia tak direct lah, maknanya bahasa puitis, dan kemudian baru kita maknanya serasikan dengan tulisan kita. Dia tak jadi terlalu bersahaja lah, ada perkataan-perkataan puitis yang kita cuba cari kat situ. Saya suka juga untuk nak gunakan imajinasi ataupun kita kata ibarat-ibarat lah, ataupun kita nak tengok macam mana dia punya tamsilan-tamsilan tu dalam kehidupan dan sebagainya. Sebab yang mula-mula pertama tu dia ada maknanya kabus lah, benda-benda macam tu, sedangkan sebenarnya benda tu adalah kita panggil itulah kita tamsilkan kehidupan kita tu dengan sesuatu yang ada dekat alam, sebab dia satu benda yang saya sangat suka lah. Saya tak tahu, saya secara peribadi lah bila tengok lirik ini, saya suka part yang pintalah fatwa dari hatimu kerana hati nan suci takkan menipu. Saya tak tahu kalau Izhar bila menulis apa yang mungkin ada baik-baik yang Izhar rasa ini perlu kita tekankan betul-betul ni, nak bagi faham betul-betul kepada khalayak, pada masyarakat. Part mana yang Izhar rasa memang betul-betul kalau orang dengar orang rasa memang betul? Memang betul lah yang Faiz sebut tu. Perkataan yang saya cuba nak highlightkan dalam lirik ni ialah pintalah fatwa dari hatimu kerana hati yang bersih takkan menipu. Dekat situ sebenarnya dia punya orang kata hook kepada lirik ni lah. Dan sebenarnya saya ambil juga maknanya lirik ni punya orang kata inspirasi daripada lirik lagu lama dulu. Kalau Hijaz nyanyi kot kan, pandangan mata tu. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. So saya memang suka betul lagu tu dan juga liriknya tu. Kalau tak silap saya Ustaz Fahrul punya lirik tu. Dan Ustaz Fahrul ni memang saya punya maknanya idola dalam penulisan lah. Saya memang suka dia punya penulisan-penulisan yang bentuknya Fata Morgana, ada benda-benda orang kata inspirasi dalam bentuk tamsilan dan sebagainya. So dekat situ saya masukkan dan memang hook dia dekat situ. Sebenarnya nak bagi tahu tentang kita kena bersihkan hati, dan hati tu nanti akan beri fatwa dalam inverted comma lah, bukan fatwa yang fatwa tu kan. Yang baik, yang baik. Apa pandangan untuk kita buat sesuatu yang bagus lah, insyaAllah. Kita nak tanya dengan Izhar, setengah orang ada tulis lirik berdasarkan ada peristiwa-peristiwa yang dalam hidup dia. Kalau macam saya ni, kalau saya sebagai seorang pendengar, saya mendengarkan lagu-lagu tu, kadang saya suka relate lagu tu dengan apa yang jadi dalam hidup kita. Tak tahulah orang lain macam mana. Mungkin Izhar ada satu benda yang nak dikongsikan, mungkin ada satu event, satu peristiwa yang berlaku yang Izhar
jadikan cerita dalam lagu ini mungkin insyaAllah kita akan berehat seketika. Kejap lagi mungkin saya boleh ceritakan kepada sahabat pendengar tentang lagu Fatuh Hati dan peristiwa-peristiwa yang mungkin ada kena-mengena dengan cerita Izhar ni. InsyaAllah kembali selepas ni. Jauh sudah ku melangkah, hilang tempat tujuan dan arah sinar terangmu. Ku mohon tunjukkan jalanmu. memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 orang yang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.
setia bersama IKIM, inspirasi Euforia Islami. Semua individu yang baru tiba dari Sabah diwajibkan menjalani saringan gejala jangkitan saluran pernafasan dan ujian saringan pengesanan COVID-19 di semua pintu masuk domestik dan antarabangsa PMA bermula 27 September hingga 10 Oktober ini. Mereka wajib menggunakan aplikasi MySejahtera dan menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah (HSO). Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah Plan Smart Red One Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes, anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data 370GB dengan melanggan Plan Smart Red One Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari redone.com.my. Red One, back to basics. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemuliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Inspirasi Euforia Islami. Semuanya di IKIM. Terima kasih anda yang terus setia jadikan kami teman anda. Untuk ini Faiz Haji Osman bersiaran kita sehinggalah jam 12 nanti, dan untuk jam ini 9 malam segmen baru kita bawakan segmen inspirasi lirik. Kita nak dengarkan sama-sama bersama dengan rakan artis kita ni, penulis lirik kita pada malam ini. Kita bicarakan lagu Fatwa Hati. Karya lagunya itu melodinya oleh Azhari, liriknya oleh Izhar sendiri, dan juga nyanyian nasihat bersama JJ. Kita dengarkan bersama dengan Izhar
mungkin dalam penulisan lirik Fatwa Hati ini ada ke tidak event-event tertentu yang bagian daripada lirik tu, mungkin ada peristiwa ataupun bila dah siap lagu ni, bila dengar ada peristiwa-peristiwa yang jadi dalam diri yang boleh relate dengan lagu ni, mungkin nak kongsikan sikit lah. Baik, terima kasih Faiz. Sebenarnya untuk lirik Fatwa Hati ni, kalau katakan event yang berkaitan dengan diri, dia tak adalah peristiwa tertentu untuk diri saya. Cuma saya ingat, masa saya kecil, saya suka tengok kartun lah. Dan kartun zaman saya kecil ni, yang ada Mickey Mouse je. Kartun Mickey Mouse. Setiap kali saya tengok kartun Mickey Mouse tu, saya suka betul dekat part bila dia nak buat sesuatu, nanti atas kepala dia akan keluar 2 Mickey Mouse kecil. Satu yang ada ring atas kepala tu, satu lagi merah ada tanduk pegang ceracak tu lah kan. Jadi nanti dua ni akan bergaduh tau, macam ini influence Mickey Mouse yang sebenar tu. So masa tu nanti siapa yang menang akan diikuti oleh Mickey Mouse yang sebenar tu. Masa saya tengok benda tu sebagai satu benda yang dia benda yang kelakar, suka macam tu je lah kan, tanpa kita orang kata tengok lebih dalam lagi. Bila saya dewasa dan saya ceburkan diri saya dalam motivasi, saya bawa satu konsep saya panggil musika, iaitu motivasi ubah sikap. So dalam motivasi ubah sikap, antara perkara besar untuk proses ubah sikap kita, saya letakkan akronim SIKAP, sikap tu sendirilah. Dan S tu saya olah dengan bagi tahu kata untuk ubah sikap, kita kena mula dengan S, iaitu suka yang baik-baik sahaja. So akan berubahlah sikap kita kan, bila kita suka benda yang baik-baik saja. Dan ketika itulah dalam proses penyampaian saya sendiri tertanya-tanya, senang ke susah untuk suka benda baik? Kan? Saya tanya dekat audience ataupun saya punya partisipan, nanti akan ada dua jawapan lah. Satu akan kata susah lah, tu memang orang kata klise punya jawapan lah, susah. Ada juga orang yang akan jawab tenang je kan, confident je dia jawab senang je. Satu ketika ada budak sekolah, dia gabungkan dua perkataan ni, senang dan susah ni. Saya tanya senang ke susah untuk suka benda baik, dia jawab macam ni tau, dia jawab sesah. Saya sesah ni, saya tak faham. Lepas tu dia kata kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Untuk ini benda baik, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Dan bila dia sebut macam tu, ada ramai audiens yang lain, pelajar-pelajar yang lain, kawan-kawan yang lain gelakkan dia. Tapi bila kita pergi deep, kita pergi lebih dalam, sebenarnya itulah hakikatnya Faiz. Bila kita nak pilih suatu benda yang baik, dia ada pertentangan antara dua. Dan dua-dua tu datang daripada lubuk hati kita yang sama. Dan itulah sebabnya cerita ni saya nak maknanya masukkan dalam lirik dan juga dalam lagu Nasihat ni. Dan itu yang menjadikan saya maknanya orang kata motivasi untuk nak tuliskan tentang Fatwa Hati ni. Dan ketika nanti saya mengulas tentang senang ataupun susah untuk suka benda baik, ubah sikap jadi baik dan sebagainya, saya akan maknanya share apa yang saya tuliskan ni dalam bentuk maknanya nyanyian lah. So saya nyanyikan, saya beritahu kata, tengok ya, ini saya dah bagi tahu dah. So ulasannya tu saya ulas dalam bentuk maknanya motivasi saya. Itu cerita saya. Itulah kisah hati itu sendiri dalam Fatwa Hati ini. Dan sebelum kita nak berakhir lah, saya ada satu, mungkin setengah orang suka dengar lagu, tak kisahlah nasyid ke lagu-lagu artis mainstream ke, mereka suka dengar lagu dari segi melodinya. Kadang tak faham pun lirik tentang apa. Tapi kita nak kalau boleh bila dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu ketuhanan, lagu dengan mesej-mesej positif ini. Sebab menulis liriknya bukannya mudah kan. Sama susah lah nak buat lagu, nak tulis lirik, nak nyanyi. Semua benda pun susah dalam pembikinan satu lagu yang baik itu. Jadi kita nak kalau boleh orang faham maksud daripada apa yang nak disampaikan. Mungkin Isha sepanjang dah berada dalam karier seni ini, bagaimana menulis, menyanyi sendiri, adakah ia Okey, sebenarnya bila kita bercerita tentang nasyid tadi, saya dah sebut dah di awal-awal bahawa dia adalah gabung jalin antara
lagu itu sendiri, dan lagu tu penting juga, Faiz kan. Jadi seolah-olah surface pertama untuk menarik seseorang lah, macam ibarat kek, icing dia tu lah kan, bahan luar dia tu. Betul. Lepas daripada tu orang akan kata, oh cantik lah kek ni, bagus lah kek ni. Kemudian baru orang akan mendekati. Kalau tidak, kalau kita bagi kek yang orang kata span macam tu je, tak ada icing dan sebagainya, ibarat kata kita bagi lirik tanpa ada melodi yang menarik tu, hook tu, maka orang susah juga nak dekat kan. Jadi bila orang dah dekat, sudah pasti orang nak rasa kek tu. So benda yang penting sebenarnya adalah rasa kek tu. Ramai orang tertipu dengan surface dia tu kan. Decoration. Tiba-tiba rasa alamak gagal lah kan. So yang itu yang penting untuk kita nak letakkan kekuatan pada lirik tu jugalah. Dan kombinasi dua tu juga nanti bila sedap dua-dua, bila bagus dua-dua, dia akan sampai-sampai kan. Itu yang selalu orang kata kan, sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu saya kan. So nanti dia akan, dia dapat sedap dia tu, maknanya dia dapat faham dia tu. Dan hanya yang rasa baru boleh faham bagaimana rasa tu. Kita susah nak luahkan rasa tu. Tapi sebagai munsyid, orang yang menyampaikan, setiap kali kita sampaikan lagu, kita bukan sekadar nyanyi saja. Faiz pun biasa kan tengok konsert ataupun penyampaian penasyid-penasyid. Dia orang akan sekurang-kurangnya awal tu ada intro, cerita lagu tu tentang apa, ataupun nanti habis lagu tu dia orang akan mulalah cerita sikit. Cuma kalau tak betul-betul jaga jadi berceramah lah kan. Tapi kita nak kena maknanya sampaikan juga apa yang ada dalam lagu tu. Kita tak habiskan lagu tu dengan lagu saja. Kita bukan penyanyi saja, tapi kita adalah penyampai kepada apa yang kita nyanyikan tu. Jadi itu yang penting untuk kita nak sampaikan. Dan dalam lirik Fatwa Hati ni, sebenarnya yang nak disampaikan ialah ada fitrah besar yang Allah SWT beri kepada kita, iaitu fitrah gerakan hati kita tu. Tapi kena ingat, gerakan hati yang fitrah ni hanya berlaku bila hati tu benar-benar bersih. Yang tu penting untuk setiap orang faham bahawa proses tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa tu sangat penting supaya apa yang keluar daripada hati kita adalah inverted comma fatwa yang mendorong kita kepada yang positif. Yang itu. Yang kedua nak bagi tahu juga ialah dalam proses kita tanya kepada diri kita dan sebagainya, sebenarnya penghuraian kepada fatwa hati ini juga ialah kita boleh letakkan diri kita sebagai langkah pertama nak tahu satu benda tu baik atau buruk, sebab ada getar kat situ. Benda yang baik akan menenangkan, mententeramkan, itu benda baik. Benda tak baik akan menggetarkan dan rasa tak selesa, kita tak nak orang tahu, maknanya kita dah tahu dah benda tu tak baik. Tapi further daripada itu, kelangsungan daripada itu ialah kena tengok apa yang disebut oleh orang-orang alim. Itu kena macam tu. Tak boleh pula nanti semua orang fatwa dengan hati je, fatwa kebangsaan orang tak ikut lah kan. Saya. Tak dapat tu. Dan kemudian prosesnya juga ialah bila kita dah dapat sesuatu daripada apa yang disampaikan, berfatwa dengan hati ni juga disebutkan ialah kepada perkara-perkara yang bukan qat'i lagi. Tak boleh lah lagi dia tanya hati kita tentang perkara-perkara yang qat'i, contohnya solat. Nak solat ke tak? Ya, itu tak boleh tanya macam tu kan. Sebab dia dah satu bulan Ramadan ni nak puasa ke tak? Tak boleh tanya benda tu kan. Jadi ada beberapa perkara dalam hidup yang juga perlukan kepada orang kata sokongan dan dokongan diri kita sendiri yang bersih. Dan prosesnya adalah sentiasa kena bersihkan hati untuk dapatkan dokongan tu. Dan kemudian jangan lupa orang-orang yang di sekeliling yang lebih orang kata aula untuk ditanyakan dia orang punya maknanya pendapat dan juga saranan buah fikir mereka. So harapannya macam itulah. Saya terima kasih banyak Izhar, dan sikitlah sebelum kita berakhir, sebelum kejap lagi kita dengarkan versi studio, tak kira lah Izhar nak ambil part mana pun sikitlah kasih layan pendengar dengan lagu Fatwa Hati ni. Liriknya tak ingat sebenarnya Okey, tak apa. Fatwa Hati sebenarnya saya sendiri sebagai orang kata backup je, tak nyanyi penuh. Ada nyanyian daripada Sariman Azari dan juga kita undang JJ. Tapi saya suka dekat part yang bila kita nak sebut tentang Fatwa Hati itulah. Bunyinya sikit lebih kurang, pintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu, kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Lebihnya kita dengar lagi.
Ya, saya sekali lagi sikit nasihat Izhar berkaitan dengan lagu ini kepada sahabat pendengar kita untuk hayati betul-betul lagu ini. Silakan. Ya, pertamanya terima kasih kepada Faiz dan juga Ikim juga rancangan inspirasi lirik ni, satu rancangan yang baik, dan harapan saya mudah-mudahan daripada nukilan Fatwa Hati ini ada ramai di luar sana termasuk saya sendiri, kita usaha untuk memperbaiki diri kita dan tidak menjadikan hati kita ni mati, kerana dia adalah indikator pertama yang Allah SWT berikan kepada kita untuk mengetahui satu perkara itu baik dan buruk, dan dia sebenarnya adalah jalan untuk kita sentiasa berada di landasan yang sebenar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Amin, amin. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak Izhar. Selamat berkarya untuk next. Saya harap ada lagu hasil tulisan Izhar selepas ini. Selanjutnya tentang apa nantikanlah. InsyaAllah. Selamat mendengar kepada sahabat kita. Kejap lagi kita nak dengar sama-sama bersih studionya nyanyian nasihat dan juga JJ lagu Fatwa Hati ini. Sekali lagi terima kasih banyak Izhar untuk membuka pertemuan kita segmen inspirasi lirik. Kita harapkan ramai lagi selepas ini penulis lirik yang dapat bersama-sama dengan kita, penggiat industri sendiri mungkin yang ada sumbang saran sama dalam penghasilan salah satu lirik lagu-lagu nasyid ni. InsyaAllah sekali lagi semoga sukses Izhar untuk next perancangannya. Terima kasih Faiz, terima kasih Ikim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari dan waktu yang sama, Isnin 9 malam. Jom kita dengarkan Fatwa Hati di Ikim Inspirasi Inforia Islam. Di saat langkah kebingungan, semua bergabus kesangsian, dekat meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan meresahkan. Di saat langkah kebingungan, semua berkabus kesangsian, tekad meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa
medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Jabir ibn Hayyan. Abu Musa Jabir ibn Hayyan ibn Abdullah Al-Kufi lahir pada tahun 722 Masihi di Tus, Iran dan meninggal dunia di Kufah sekitar tahun 815 Masihi. Sarjana-sarjana dunia mengiktiraf beliau sebagai bapa kimia. Ibn Hayyan yang bapanya seorang ahli farmasi menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di Kufah, Iraq, tempat beliau menjadikan kimia sebagai cabang ilmu sains yang bersistematik. Beliau banyak menghabiskan masanya di makmal untuk mengkaji dan menyempurnakan proses pemejaluapan, pencecairan, penghabluran, penyulingan, penulinan, pengamalgaman, pengoksidaan, penyejatan dan penurasan. Beliau juga menulis tentang kaedah penggabungan bahan kimia tanpa kehilangan ciri asalnya untuk membentuk kesatuan unsur yang amat halus untuk dapat dilihat oleh mata kasar. Teorinya itu kelihatan munasabah pada zaman kini, namun lebih 1250 tahun yang lalu, ia merupakan sesuatu yang luar biasa. Ibn Hayyan ternyata mendahului zamannya. Ibn Hayyan meningkatkan keupayaan eksperimen kimia secara pesat dengan menemui asid sulfurik, nitrik dan nitromuriatik yang kesemuanya kini penting dalam industri kimia. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik.